وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjumpa lagi pada malam ini, di mana pada malam ini kita bercakap mengenai cara mendidik dan menegur anak-anak, iaitu dengan cara memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbuat demikian. Dia amat malang bagi kita ibu bapa yang tidak mengetahui waktu dan tempat yang sesuai untuk menegur anak-anak, lalu menyebabkan kerja teguran menjadi susah dan sukar, menjadi rumit. Bahkan dalam kes-kes tertentu anak mengambil senjata, mengambil kapok, mengambil golok, lalu menetok ibu bapa pun ada kerana tidak tahan dengan teguran ibu bapa ini, tuan-tuan. Begitu juga dalam kes-kes yang lain, anak-anak bertindak membakar rumah pun ada, akibat dari teguran ibu bapa yang mungkin tidak sesuai. Walaupun dalam berita-berita yang dikeluarkan, kita dapati anak-anak selalunya dipersalahkan dengan tindakan-tindakan tadi. Oleh kerana itulah pada malam ini, tuan-tuan, kita nak melihat bagaimana baginda Nabi SAW memilih waktu-waktu yang sesuai untuk menegur kanak-kanak, terutamanya adalah untuk mendapat hasil yang terbaik dalam didikan dan teguran, dan supaya kerja menegur ini menjadi senang dan mudah, supaya sampai kepada matlamat yang diingini daripada teguran tadi. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, kita mengatakan bahawa masa dan juga waktu ini memainkan peranan yang penting. Kerana bila tepat dengan masa dan tepat dengan tempat teguran tadi, insya-Allah hasil yang diperolehi daripada teguran pun adalah hasil yang baik. Inilah yang cuba kita bawa pada malam ini, kerana bukan hanya sekadar kita nak anak-anak menerima teguran dengan baik, tapi kita nak juga ibu bapa pandai untuk memilih waktu-waktu yang sesuai dalam proses pendidikan anak-anak, supaya waktu-waktu ini antara waktu yang dianggap anak-anak boleh menerima dan terbuka hati mereka menerima teguran daripada kedua ibu bapa ini. Jadi antara yang cuba kita bawakan pada malam ini, tuan-tuan, ada 3 tempat yang cuba kita perhati daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Ada 3 tempat sebenarnya yang diambil daripada hadis-hadis Rasulullah yang membuktikan bahawa Nabi memilih tempat-tempat tadi untuk menegur kanak-kanak, untuk mengajar dan juga memberi tunjuk ajar. Bukan hanya menegur kesilapan, tapi mengajar dan memberikan pengajaran yang baik untuk anak-anak dalam 3 tempat yang mana insya-Allah kita akan ambil masa 3 minggu untuk menghabiskan 3 tempat ini. Iaitu yang pertama pada malam ini, iaitu ketika ibu bapa keluar bersia-sia dengan anak-anak ataupun berada di atas kenderaan. Ini waktu yang pertama. Dan waktu yang kedua kita akan tengok minggu depan nanti di meja makan. Dan yang ketiga iaitu pada ketika anak-anak sakit. Ini 3 tempat yang kita dapat daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda memilih
tempat-tempat tadi untuk menyampaikan tunjuk ajar kepada anak-anak ini. Jadi yang pertama sekali pada malam ini tuan-tuan ialah waktu bersia-sia dan juga waktu kita berada di jalan raya ataupun waktu berada di atas kenderaan. Ini waktu yang sesuai untuk kita nak menegur ataupun nak memberi tunjuk ajar kepada anak-anak ini. Ini waktu kita bersia-sia dengan mereka. Waktu kita keluar dengan mereka tak semesti atas kenderaan. Boleh jadi kita jogging bersama, boleh jadi kita berbasikal bersama, ataupun berjalan kaki bersama, ataupun juga berada atas kenderaan bersama. Yang mana bukanlah maksud kita pada malam ini ibu bapa yang memandu mengambil tugas ini sehingga menyebabkan berlaku kemalangan. Itu bukan maksud kita tuan-tuan. Jangan kita dengar pada malam ni tegur anak-anak, kita sedang memandu tegur anak-anak. Akhir kelahi lalu kereta terjunang dalam gaung. Itu bukan maksud kita. Malam ni kita kena tengok keadaan tadi. Jangan siapa kelahi dengan anak-anak dalam kenderaan lalu akhirnya menyebabkan kemalangan tadi. Jadi dalam hal inilah kita melihat baginda Nabi SAW pernah mengajar seorang kanak-kanak bernama Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW. Kita mengambil kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini, di mana baginda Rasulullah SAW pernah mengawikan ajaran dan tunjuk ajar kepada beliau dalam perjalanan. Antara hadisnya iaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, mana baginda Rasulullah SAW diberitakan oleh Ibnu Abbas, katanya kuntu khalfan Nabi SAW yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat. Itu hadisnya yang panjang lah. Kalau kita tengok pada hadisnya panjang tuan-tuan. Antara hadisnya ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis yang Nabi agak panjang lah. Dalam perjalanan kita boleh cakap banyak. Nama hati mereka terbuka. Budak-budak ni boleh terima cakap banyak. Kalau di dapur, kalau tengah tengok bola, tu dia marah cakap banyak, bleber banyak orang tua ni. Aku tak apa bisu ni nak beritahu, marah budak-budak kita tegur dia di tempat yang kadang-kadang tidak sesuai, ketika sibuk sedang menonton tu apa-apa program lah yang menyebabkan bukan dia nak dengar, dia ugut kita pula. Ini yang kita kata bahawa waktu dalam ketika perjalanan, ketika bersia-sia ini waktu yang baik untuk anak-anak menerima teguran ataupun tunjuk ajar ayah mereka ini. Jadi daripada apa yang kita dengar daripada hadis Ibnu Abbas tadi, baginda Nabi SAW diberitakan dalam hadis ini, kata Ibnu Abbas, saya berada di belakang Nabi SAW pada suatu hari. Dalam hadis ini dia duduk di belakang Nabi. Nabi bila berjalan ni dia tak berjalan depan orang. Dia tak berjalan depan orang Nabi. Nabi dia bersama dengan sahabat. Dia tak duduk depan orang lain, mari jalan belakang. Tu bukan sifat Nabi. Bila berjalan ni bersama dengan sahabat, dia setopok sekupu lalui. Jadi tentulah hadis ini memberitahu pada kita di atas kenderaan.
Apabila kita dengar Ibnu Abbas kata aku di belakang Nabi ni adalah atas kenderaan. Ini atas kenderaan. Itu tukang mandunya Nabi. Nabi direba, sebab itu duduk depan. Duduk depan supaya nampak jelas jalan. Nak mandu senang. Ini yang kita sebut bahawa direba ni biarlah hak tua. Nendap budak 15 tahun bawa ayah buat pergi masjid, tapi keledar dak pakar. Dah lah tekan berik pun dak sapa. Likuk mati pakai ayah mati. Ini keadaan kita tak berapa kena kadang-kadang. Ibu bapa menyerahkan kenderaan pada budak-budak yang tak cukup umur. Lesen budak ulih lagi. Ni kesilapan orang tua yang perlu diberi perhatian, kerana kita dapati orang tua seolah-olah tidak cakna dalam hal-hal ini. Melibatkan pada anak-anak masih di peringkat sekolah menengah rendah, beri dah motosikal. Banyak kes-kes yang melibatkan lomba harang budak yang bawah umur, tak ada lesen. Ibu bapa suka gembira tengok anak boleh start motosikal bawa. Padahal anak tu kaki tak sapa berik. Berik tak sapa. Setengah kes nerak. Kerana nak tekan berik dengan tangan. Dengan kaki tak sapa tu. Nak tekan berik dengan tangan nerak tu tak. Terak tu. Bila terak nak nampak kok mana. Moga kepalanya sakok dengan hendak. Nak nampak kok mana. Ni bahan orang masuk dalam rok apa ni. Kita kena tahu baik tuan-tuan, apabila peraturan telah dibuat dalam sistem penunggangan kenderaan, kita patuhlah mak ayah. Jangan buat ingat senang seorang kita, dia melibatkan keselamatan orang lain. Boleh jadi anak kita tak kemalangan, tak sakit apa, orang lain mati, siapa bersalah? Tolonglah beri peringatan pada anak-anak kita yang belum ada lesen, yang tak cukup umur. Jangan benarkan beri kenderaan tu, jangan sama sekali salah berada di atas jalan raya dalam keadaan tidak ada lesen atau tidak cukup umur lagi, tuan-tuan. Ini antara perkara yang kita dapati di tempat kita yang amat mengaibkan kita, tuan-tuan. Kita dapati dalam banyak kes ibu bapa gendong duduk di belakang anak tak cukup umur, bawa Vespa atau bawa skuter duduk depan. Banyak kes begini. Ibu bapa mengajar anak supaya menunggang. Walaupun dengan bantuan ibu bapa, ini perkara yang salah. Ya boleh dibiarkan. Ini yang kita sebut ibu bapa memainkan peranan supaya menghormati peraturan. Jangan kita nak senang kita saja, tapi tak memikirkan keselamatan anak kita dan orang lain, tuan-tuan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membuat pengajaran, Nabi bagi pesanan ketika berada di atas kenderaan. Ini waktu yang sesuai. Sesuai dalam perjalanan ni kita bagi nasihat bagus. Macam nak bagi nasihat, ambil anak, buat keluar, jalan di mana-mana sekali. Di kebun-kebun, di tepi patah ke, keluar. Sambil kita berjalan, sambil kita bersiap-siap, kita berikan apa yang kita terbuku selama ini. Itu kaedah nasihat. Yang kita perlu ambil, tuan-tuan. Kerana ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Yang mana ikhlas kita dalam memberi nasihat pada anak-anak ini akan nampak dengan jelas apabila kita memilih waktu dan tempat yang terbaik bagi anak-anak kita ini. Jadi tidak kira lah, tuan-tuan, sama ada kita di tengah jalan kita beri nasihat. Sama ada kita berada di tengah jalan. Nasihat tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu siapa khutbah. Siapa baca ayat Quran, hadis. Yang siapa tahap tu kita memandu pun kena beri perhatian juga.
Jangan siapa nasihat anak, siapa tak tahu peraturan jalan raya. Siapa boleh menyebab kemalangan. Banyak sangat nasihat. Akhir kita jadi tak sihat. Jadi kemalangan kita. Lalu banyak blebel orang panggil dah. Menyebabkan jadi hilang punca, hilang aruf. Jaga kena kawal. Kena kawal emosi kita, jangan nak marah sangat dalam kereta nasihat tu. Siapa hilang tumpuan. Nak marah sangat pada anak. Hilang tumpuan. Akhir tekan minyak, tekan beri hak mana tak tahu. Ini semua adalah salah. Kita kena jaga emosi kita. Kena jaga perasaan kita semasa memberi nasihat, terutama di dalam perjalanan itu. Begitu juga tuan-tuan ketika kita sedang berjalan dengan anak-anak. Ketika berjalan, kita keluar ke mana-mana, ke pasar raya ke pasar, ataupun juga hantar anak ke sekolah. Ini waktu yang baik kita gunakan untuk memberi nasihat dan tunjuk ajar. Sebegitu juga ketika kita di atas kenderaan, samalah. Kesemuanya yang kita sebutkan tadi adalah lebih baik daripada kita memberi tunjuk ajar dalam bilik 4 dinding. 4 dinding yang sempit, yang menyebabkan tidak ada kebebasan. Menyebabkan udara tak bergerak pula dalam bilik tadi. Kesemua ini boleh menyebabkan anak menjadi tension. Tu ambil anak, bubuh dalam bilik, kemudian nasihat dalam keadaan mungkin tidak sesuai, suasana bilik pun tidak sesuai, maka tunjuk ajar dalam keadaan tadi menyebabkan payah untuk anak-anak menerimanya. Ini masalah bukan kita kata tidak sampai maksud. Nak sebut bahawa payah nak terima tu payah. Tu masuk dalam bilik, kemudian kunci bilik, kemudian kita pun bagi tahu teguran yang tidak sesuai. Itu katanya kurang bagus berbanding dengan suasana udara bebas, suasana luar. Ia kata ada kaitan dengan penerimaan hati anak-anak untuk menerima teguran dalam keadaan sedemikian tadi, tuan-tuan. Oleh kerana itulah kita tengok lagi bagaimana baginda Nabi SAW dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya menjelaskan pada kita bahawa perjalanan yang dilalui oleh Ibnu Abbas tadi sebenarnya adalah atas kenderaan. Nabi tegur dan Nabi nasihat, Nabi tunjuk ajar pada dia atas huta sebenarnya yang kita sebutkan tadi atas unta. Yang mana disebutkan juga bahawa dalam riwayat yang lain dia arah di atas keldai. Ada juga di atas keldai, atas barol. Barol ni keldai lah. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan oleh Ibnu Abbas bahawa teguran yang diberikan dan juga nasihat yang diberikan oleh Rasulullah ini adalah di atas barol. Itu melalui hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, mana kata Ibnu Abbas, uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan ahdaha lahu Kisra فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه ثم سار بي مليا ثم التفت فقال يا غلام قلت لبيك يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك. Jadi dalam hadis ini baru jelas kenderaan yang dinaiki oleh Ibnu Abbas ini, tuan-tuan, ialah bara. Bara ni besar pada keldai dia. Ni besar pada keldai. Tubuh bara ni macam kuda lah. Macam kuda, dia adalah kacukan kuda dengan keldai. Tu panggil bara dia. Jadi katanya telah dihadiahkan kepada Nabi SAW seekor bara. Seekor keldai kacukan dengan kuda. Kemudian katanya ia dihadiahkan oleh Raja Kisra, Raja Parsi zaman dulu.
dia menghadiahkan pada Rasulullah seekor bara ini. Lalu Nabi pun naik bara, Nabi naik bara ini dengan menggunakan tali daripada rambut. Tali daripada rambut, tali daripada rambut ni kukuh lah. Kemudian dia pun meletakkan aku di belakangnya. Kata Ibn Abbas, Nabi ambil dia bubuh di belakang, bawa budak-budak jalan. Budak-budak dia suka berjalan, dia tak suka duduk di rumah. Tu waktu petang, waktu pagi, baguslah ni jalan, bawa anak-anak kita supaya bertukar hawa, jangan duduk di rumah sangat. Jangan sampai seminggu tak keluar sekali anak kita duduk di rumah dengan pelajaran, dengan tuition pula, dengan keadaan tidak sihat tu. Tidak sihat anak-anak yang duduk di rumah, dipajang di rumah, seminggu tak keluar sekali. Tu yang mana Nabi dalam hal ini jelas pada kita, dia ambil Ibnu Abbas bubuh di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kenderaan dan juga anak-anak ini memainkan peranan yang penting, tuan-tuan. Bila beli kenderaan, biarlah kenderaan yang mesra anak-anak. Jangan kenderaan kita sepik. Kenderaan kita tu bahkan susah nak menapah, susah. Tak selamat, kenderaan tak selamat. Jongor kepala keluar tengok di luar. Hak tu pula main tekan pula. Cermin automatik tahu sajalah. Cermin automatik. Tu adik dia jenguk keluar, kakak tekan cermin. Akhir cekak tekak situ. Nak tahu ni, kita kena perhati belaka kenderaan kita ni. Jangan sampai tahap tu. Kalau dulu dia jenis biasa saja, jadi normal, hak pulah dengan tangan tu, pulah dengan tangan, naik cermin sisi kan, cermin tu, cermin tikar tu. Hari ni tak tekan sen naik. Sama-sama dia duduk di belakang, kena perhati kita. Keadaan macam hak tu jengok tekuk luar tengok, tu pula tekan, cekek tekuk, akhir jelek keluar lidah situ dia. Ini mak itu kenderaan ibu bapa kena pilih juga kenderaan yang sesuai untuk anak-anak. Jangan sama sekali biarkan kenderaan bersendirian dengan anak-anak. Ni salah. Berapa banyak kes kena buat lari anak kerana ibu bapa biarkan kenderaan hidup. Keadaan kenderaan hidup, dibiarkan anak-anak dalam kenderaan. Nak buat keluar panas, dia biar anak duduk dalam aircon, biar anak duduk dalam kereta. Biarkan kereta dengan alasan nak pergi ambil duit ATM sekejap, keluar 5 minit kenderaan tak tahu ke mana dah. Itu yang dicuri. Yang tak dicuri pula pesan ke anak-anak, adik duduk dalam kunci belah dalam, mak pergi ambil duit dulu. Akhir mak pergi ambil duit, 10 minit keluar, budak letih main taekwondo petang-petang, tidur dalam. Nak panggil katok wan tak bangun, kawan letih duduk dalam. Allahu akbar, pecah cermin, nak boleh ke buka, tidur mati. Tengok ada duk guling dalam, supaya mati dah budak tadi. Kawan letih duk main tendang orang petang tadi. Ini juga kes-kes yang kita sebut. Tinggal dalam keadaan terbuka pun payah, tinggal dalam keadaan kunci belah dalam pun boleh membawa masalah juga. Allahu akbar. Inilah kadang-kadang ibu bapa kurang sangat cakna dengan keselamatan anak-anak tadi, tuan-tuan. Jadi apabila kita dengar begini, biarlah kita tahu bahawa kenderaan kita itu mesra anak-anak. Keselamatan dia, supaya jangan anak-anak ini menjadi mangsa kepada kenderaan. Jadi mangsa pada kenderaan, setengah ibu bapa kenderaan automatik, biarkan anak dalam kereta, akhirnya bergerak kenderaan tadi.
Ini juga masalah. Ini tidak cakna ni di kalangan ibu bapa ni. Banyak perkara yang kita dapati kematian akibat ubah suai kenderaan. Ubah suai kenderaan ini menyebabkan dalam masa sejam dua anak tidur dalam kenderaan, asap boleh masuk ke dalam kenderaan. Mati dalam kes-kes yang kita dengar 3-4 orang mati anak kerana lama dibiarkan. Kita jangan jadi seperti seorang doktor yang pernah dipanggil dia kecemasan untuk merawat seorang pesakit. Dia biar anak dia dalam kereta pasal ekor. Dia pergi naik dulu atas hospital untuk merawat pesakit, turun anak mati. Itu dia nak selamat orang lain, anak dia mati. Ini jangan sampai tahap tu. Kita perlu menjaga kenderaan kita dengan baik dan pilihlah kenderaan yang sesuai untuk anak-anak kita ini, tuan-tuan. Jadi baginda Nabi SAW dalam hadis ini kata Ibnu Abbas, dia meletakkan aku di belakangnya, kemudian dia biar bergerak dulu. Dia dah belum nak start lagi belebel dah. Itu masalah juga tu. Enjin dah hidup lagi beridau. Itu sembuh dah. Enjin dah sempat nak start lagi dah. Tu sembuh dah kita. Jangan. Ya, dia kata di sini sumasara bi malian, kemudian dia bergerak dengan aku, kata Ibnu Abbas, seketika. Makna dia gerak dulu, kenderaan dia gerak dulu. Jangan baru nak start tu popek dah. Enjin dah lah enjin lama. Bunyi popek. Bunyi lebih kurang macam belebel orang tu dah nak kabur. Mana Vespa lama gitu kan, Vespa lama kalau kita start kan bunyi pop gitu. Tu orang yang tegur anak dia pun macam Vespa juga, sama naik tegur dengan enjin Vespa lebih kurang. Jangan kita biar kenderaan bergerak dulu, tuan-tuan. Kemudian barulah Nabi berpaling. Sebab itu teguran mestilah muka tembung dengan muka. Jangan sama sekali muka kita menghadap ke lain, mulut tuju ke lain. Jangan. Ini tidak dibuat oleh Nabi. Itu orang panggil belebel, bukan nasihat. Bukan tegur. Tegur ini pertama sekali muka tembung dengan muka. Ni hak Nabi buat ni. Kita ni kena ambil panduan Nabi kita. Nabi muka tembung dengan muka. Bukannya kita mata duk tengok ke bola TV tu, mulut duk belebel ke anak dalam bilik. Tidak sapa maksud. Banyak ibu bapa begitu. Mata tengok TV, mulut tu tuju ke anak-anak. Keadaan begini tidak sapa maksud. Tidak sapa. Jadi Nabi sumaltafat, kemudian Nabi berpaling kepada Ibnu Abbas. Faqal, lalu Nabi mula. Nabi mula bagi pada dia. Nabi kata, ya gulam. Dia panggil, wahai gulam. Maknanya dia tuju benda tu pada orang. Dia beritahu, wahai siapa ni? Dia tuju supaya orang dengar. Ni kita dah, siapa yang makan cili, dialah yang merasa pedas. Sedap kita. Mulut kita lepas ngata begitu saja. Orang tanya dah, siapa tu ayah? Siapa yang buat gitu? Siapa yang makan cili, dialah yang merasa pedas. Korok mu dia kata dah. Marah ke dia lah. Main kita tak tahu nak sebut ke siapa pun kita tak tahu. Ini marah. Keadaan kita melepaskan apa-apa nasihat, kita tidak tuju pada orang yang kita nak tadi. Jadi perhatian kena beri, tuan-tuan, supaya kita mengadap pada orang yang kita nak tegur, orang yang kita nak betulkan tadi. Oleh kerana itulah kesan dalam perjalanan ini amat besar, sehingga Ibnu Abbas berjaya mengingati balik apa dia pesanan yang panjang tadi. Sebab itu dia boleh bawa hadis ni. Ibnu Abbas boleh riwayat balik hadis ni walaupun masa tu dia budak-budak, kerana kuatnya kesan pelajaran di tengah jalan. Ni pelajaran di tengah jalan.
Dia panggil apa? Dia panggil sistem yang ada. Dipanggil apa? Belajar sambil apa? Sambil bersia-sia ke apa ni. Ni ada sistem ni ada sekarang ni. Guru bawa keluar pergi ke zoo negara. Pergi tengok Putrajaya. Dah pergi bawa tengok menara berkembar Petronas. Dah dia panggil apa dia panggil? Berjalan sambil belajar ke apa dia panggil. Itu bagus tu, sebenarnya bagus. Kerana kita mudah ingat. Kalau kita tanya ni kalangan kita yang pernah pergi haji, boleh cerita semula satu persatu. Mana-mana hak pernah pergi haji, dia boleh cerita balik. Kerana berjalan dengan sambil belajar buat haji, boleh ingat lalu. Beza dengan hak kita duk ajar 5-16 siri dalam masjid ni. Kita kabar besar kecil pun nganga begitu tak nampak. Dia tak boleh nak soalan. Kita cerita Arafah, Muzdalifah, Mina, tak ada langsung. Tapi kita cerita orang yang pernah berjalan, dia boleh cerita balik kita. Ada lagi bangunan tu ustaz. Dia boleh tanya siapa tahap tu. Bangunan ada lagi situ. Tu dah sekarang ni macam mana hijau dah kawasan tu. Pokok-pokok banyak dah ke tak ada pokok kawasan tu. Hotel-hotel ke mana dah? Dekat-dekat macam ke dulu lagi. Ke sejik ni jauh dah daripada tempat tu. Dia boleh kabar jauh pada kita sebab dia perjalanan dia menyebabkan mahir dia dengan ilmu tadi. Kita tanyalah orang pergi haji. Dia belajar kuat daripada orang yang duduk dalam bilik. Kita tunjuk slide. Tunjuk slide ni dia Kaabah. Pak segi. Pak nak tawah. Nampak ke tak? Nampak. Api siapa dia nam. Tak jumpa cari Kaabah pun ada. Nak Kaabah. Bagaimana ngaji dalam bilik dengan mengaji yang berjalan ni. Ingatan kuat. Ingatan kuat. Kepatuhan dia kuat. Sebab itu baginda Nabi SAW bila nak buka rahsia ke budak-budak, Nabi kabar dalam perjalanan. Kalau ada benda-benda penting, benda yang important, benda yang amat perlu rahsia, Nabi beritahu dalam perjalanan. Nabi tak kabar di pasar-pasar, di kedai-kedai, di rumah-rumah. Kerana pemerhatian dia kurang kalau kabar di tempat tadi. Nabi beritahu atas kenderaan. Kerana hal-hal ini menyebabkan orang duduk atas tadi dia ingat sungguh. Dia ingat apa benda. Dia patuh sungguh. Tengok orang pergi haji, patuh dia. Kalau kita mengajar dalam masjid, tak apa nak dengar. Tak apa tidur pun ada. Tak apa beri perhatian. Tapi kalau dalam perjalanan orang beri taklimat apa, masing-masing panjang tekuk-tekuk. Nak dengar apa benda taklimat. Taklimat apa benda? Itu. Orang kata apa cik duduk sini. Duduk sungguh. Nak pacok cing tak jalan. Duduk situ. Tak bangun bila orang kata duduk sini buat cik dalam kapal terbang kau. Dalam kapal terbang pramugari kata ni tempat buat cik. Sini yang tempat dia. Allahu akbar. 8 jam tu. Dia tahan air kecing merah muka. Tak mau lari dia. Bak orang WC tu. Dia kata orang WC tu tak boleh lari dah dia kata. Kau lari saluk. Sanggup. Apa tahap tu tengok dalam perjalanan dia dengar molek orang nasihat dia. Terang kita suruh duduk kat lain. Dia lari perak ke dia. Lagi tu tempat-tempat lain. Di rumah lah kita kata. Duduk asin ni wajib. Lari perak dia. Lari perak. Tapi dalam kapal terbang orang kata ni tempat wajib. 8 jam dia tak lari. Siapa tak siapa jedok. Baru bangun putus orang keting. Putus orang keting. Bukan kita reka ni putus orang keting. Dia bangun kejut derah. Bak 8 jam tak gerok. Kaki dia 8 jam tak gerok. Orang keting tu. Belakang tu. Putus. Tengok. Lama tak lama dia duduk. 8 jam. Orang je ni karak dah. Putus orang tu. Kata apa cik? Dia kata putus orang keting. Tak boleh nak bangun. Kenapa? Kerana patuhnya dalam perjalanan ni. Mak itu apa benda arahan tau. Dia belajar sungguh.
dalam masa dia mengerjakan haji tadi tuan-tuan. Setengah tu orang salah duduk di first class, tak mau lari. Orang salah bagi. Tu silap beri first class hak duduk depan tu. Tak mau lari setara. Tu salah bagi, tak mau lari. Dia kata orang suruh duduk sini. Tu kita tak mau lari dah. Dia kata orang suruh duduk sini ya. Allah dah akak nak pujuk, nak ambuh lari, nak ambuh pindah. Siapa tahap tu dengarnya. Orang beri taklimat ni tempat pocik sini. Ada tengok salah tekek. Rupa hak dia ni kelas ekonomi biasa. Mari pramugari 4 orang nasihat pocik kena duduk belakang. Ambuh setara. Nak kamu kerana dengarnya orang kata dia tu. Taklimat. Lari tak lari. Juruterbang dalam ni mari. Juruterbang pilot mari cakap dengan dia. Baru je lari. Barulah pindah. Tadi Pak Mugari heran. Pilot buat benda apa dia kata? Kita buih mulut cakap tak lari. Lalu Pak Mugari kita tanya, apa Pak Cik lari ni? Dia kata, kan tadi saya suruh lari tak mau lari buat apa? Dia kata pilot kata dak pergi Mekah. Dia kata kalau orang duduk depan ni dak turun Mekah, dia turun kat lain. Kalau orang duduk ekonomi kelas, dia turun Mekah. Dia kata. Jadi kita takut bak dia dereba, dia kata. Kita nak kabur siapa tahap tu kena lebong baru nak lari. Kalau dak lari nak kabur. Inilah benda yang kita sebut pelajaran dalam perjalanan. Dia kuat, kesan dia kuat tu, dia pegang tadi. Dia balik, dia boleh cerita satu persatu kepada anak-anak pula ni yang tak pergi Mekah lagi. Dia boleh cerita macam mana tak pergi duduk atas kapal terbang, duduk dalam hotel pula. Macam-macam yang kita sebut. Inilah kesan kita kata dalam perjalanan. Pelajaran yang ditimba dalam pelajaran dan timba dalam perjalanan amat kuat kesannya tuan-tuan. Sehingga kan kita cari balik semula. Orang yang pernah haji tahun 50 dulu. Dia boleh cerita dengan kapal laut macam mana. Laut gloranya makan ikannya macam mana makanan. Dia boleh cerita satu persatu. Kerana kuatnya perjalanan tadi dan pelajaran yang ditimba. Yang amat jauh kita kata kalau nak duduk dalam bilik. Kemudian menimba ilmu daripada guru ataupun daripada slide yang dipancar di hadapan tadi. Jadi oleh sebab itulah kita nak menutup malam ini tuan-tuan dengan suatu hadis lagi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhumah. Jadi Abdullah bin Ja'far ini mengatakan katanya ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khalfahu fa asarra ilayya hadisan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba ma istadara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun hawaish nakhlin. Iaitu kata Abdullah bin Ja'far, Rasulullah pernah meletakkan saya pada suatu hari di belakangnya. Nabi bubuh dia di belakang kenderaan. Nabi naik, bubuh dia di belakang. Dia supaya senang, bukannya Nabi tak boleh bubuh depan. Senang dia nak memandu, nak tengok. Kita kena tengok juga. Kalau budak yang kecil, tu kita bubuh depan. Kalau yang dah besar macam dia ni, boleh pegang molek dah boleh duduk stabil atas kenderaan, dia duduk belakang lah. Kita kena tengok juga. Ni dah 4-5 tahun buah belakang juga. 4-5 tahun buah belakang juga. Kadang-kadang bawa 80. Berhenti stesen minyak tak ada belakang. Tak tahu mana, terbang mana pun tak tahu. Ini kenanya ni, jenis bahasa gini kenanya orang panggil ni. Tahu dah budak tak stabil mana baru 5 tahun. Bahan dia angin pun boleh terbang budak ada. Bubuh di belakang. Lari lepek Allah, kona baring. Kadang-kadang kona tu, ling nak cabut, gesek di jalan. Rendah tak rendah, lepek ke dia. Kau apa nak isi minyak tengok tak ada belakang. Hilang mana pun tak tahu.
Jangan siapa tahap tu kita kenderaan wa ambil rengnya kita dengan budak-budak. Jadi dia ini Nabi bubuh di belakang sebab dia dah stabil dah, dia budak dah, kemah dah dia, boleh duduk. Waktu Nabi bubuh belakang, jadi pemandu duduk depan supaya nampak jelas. Kalau dia masih budak lagi tak stabil, duduk atas kenderaan pun payah, itu Nabi akan bubuh depan. Beza ni kena tahu ni ni. Jangan kita yang tak tahu color bubuh di belakang. Anak-anak tak tahu apa bubuh di belakang. Orang tua duduk depan. Mula laku benda-benda yang tidak sepatut di belakang. Kita tak tahu, mak kita mandu di depan. Jadi katanya pada suatu hari Nabi bubuk dia di belakangnya, lalu Nabi memberi satu rahsia. Dia kata, saya tidak pernah beritahu sama sekali pada orang lain. Ini yang kita ceritakan bahawa Nabi kan nak beritahu rahsia pada budak, Nabi pilih atas kenderaan masa berjalan. Kerana dia dengar molek masa tu. Dia dengar apa yang kita nak bagi tahu rahsia tu pada dia, dia dengar, dia pegang sungguh. Dia pegang kemah dia dalam perjalanan tu. Itu Nabi pilih masa ni untuk memberikan rahsia kepada Abdullah ibn Ja'far ini, tuan-tuan. Yang kata dia, saya tidak pernah membuka rahsia ini kepada mana-mana orang. Tengok kesan kuatnya ajaran Nabi di atas kenderaan. Siapa dia kata, saya tak pernah buka rahsia ni. Nabi pernah buka pada saya satu rahsia, saya tak pernah bagi tahu pada orang lain. Ini kuatnya ajaran daripada perjalanan ketika berada atas kenderaan yang mana anak-anak dia takak kuat apa yang kita nak bagi tahu tadi, tuan-tuan. Jadi ini proses yang baik yang mana bagi ibu bapa yang ingin untuk mendidik anak-anak supaya cepat dapat, cepat nakak, cepat masuk, pilihlah dalam masa perjalanan ini. Pilih, kerana ini antara tempat dan waktu yang baik, lebih lagi melibatkan pada maklumat yang berat. Maklumat yang berat macam rahsia-rahsia ni. Ini maklumat sedemikian baginda menggunakan masa tengah jalan. Dia berikan maklumat ini, moga kita mendapat panduan daripada perbuatan Rasulullah ini bagai pengajaran untuk kita guna pakai dalam mendidik anak-anak kita. Itu sajalah untuk malam ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Kita tengok pula di meja makan pula. Apa dia? Baginda menggunakan meja makan ini sebagai tempat untuk menegur dan mendidik anak-anak. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.